binomial distribution. Okay, kita ada 5 learning outcomes yang sepatutnya awak boleh dapat. Describe the meaning. Nampak macam, okay, hopefully you all tahu apa maksud binomial distribution itu sendiri. Yang kedua, determine the probability of an event for binomial distribution. Ketiga, interpret information, construct table. Okay, masih lagi construct table. So maksudnya yang ini teacher dah tekankan minggu lepas. So construct table and draw graph ni boleh dilajukan lah. So just tengok contoh sahajalah. Okay, interpret information tu biasa awak dah biasa belajar construct table and draw graph. Okay, next is yang keempat, determine and describe the value of mean, variance and standard deviation for a binomial distribution. Okay, yang kelima, yang ni kalau tak tahu yang atas tak dapatlah nak solving problems. Okay, so ada 5, hopefully sempat dalam masa sejam ni. Kita tengok apa tu binomial random variable. Okay, so binomial random variable is the number of success. Okay, kita denote SR. Success tu kita denote SR from n similar Bernoulli trials. Okay, from n tu nombor-nombor lah, berapa bilangan dia lah. Yang ni R adalah success. R adalah success. Okay, from n similar Bernoulli trials in a binomial experiment. So ada eksperimen. Kalau dalam kelas kita boleh tengoklah satu-satu contoh tu. So nanti kalau boleh baca balik dalam buku teks apa dia contoh yang diberikan tu. Okay, then the probability distribution of a binomial random variable is known as binomial distribution. Okay, probability distribution. Okay, taburan kebarangkalian dalam binomial random variable adalah binomial distribution. Okay, let's see. Ini nota ringkas. Apa yang awak patut tahu dalam binomial distribution. Okay, a binomial random variable. Kita ada n identical trials. Maksudnya setiap kali yang berlaku, dia ada 2 outcome saja. Sama ada berjaya atau gagal. Dapat A atau tak dapat A. Datang atau tidak datang. Okay, faham Ada 2 outcome saja. Dia tidak melibatkan atau apa maksudnya draw. Dia berjaya atau tidak berjaya sahaja. Hujan atau tak hujan. Okay. Lagi apa? Contoh. Hidup mati. Itulah. Okay, so PS ni is the success. SP, kita denote SP. PF, probability of failure. So is equal to Q. Nak dapatkan Q, so probability adalah 1. Nak dapatkan Q, 1 tolak P lah. P sukses, 1 tolak P dapatlah yang fail. Q. Okay, boleh faham? Boleh. Boleh. Okay. So trials are independent. Setiap percubaan itu adalah independent. Independent tu dia tak berkait dengan sebelumnya. Okay, bebaslah. Okay, and then X is the number of success in n trial. X ataupun R lah. Biasa kita tulis R. Okay, X. Okay, R is the number of success in n trials. Setiap kali percubaan.
Okay, the discrete random variable, ni kita belajar minggu lepas. X sama dengan 01. 01 ni mana? 0 tu adalah gagan, 1 tu adalah berjaya. Sukses, ya. Okay, tepi-tepi ni, okay, yang ini semua ni, okay, yang ni semua ni adalah characteristics of Bernoulli trials. Maksudnya Encik Bernoulli ni dah buat dah semua-semua ni. Kita just ambil tahu dia punya nota penting. Okay. Nota penting characteristic of Bernoulli trials yang mana dia hanya ada 2 sahaja outcomes. Dia success or failure. Atau yang lain, contoh yang lain yang teacher sebut tadi. Dapat A tak dapat A. Masuk universiti tak masuk universiti. Macam itulah, itu antara contoh-contoh dalam soalan-soalan yang awak akan jumpa nanti lah. Hidup dengan mati tu jarang lah teacher sebut kot, hidup mati. Mana nak mati je? Astagfirullahaladzim. Okay. So setiap percubaan tu tidak ada perubahan punya nilai lah. Dia independence. Okay, contoh dah bersuara dah. Okay. Okay, baik. So let's see example 7. Okay, example 7 ni boleh baca kod. Seorang tu baca? Kita semua baca. Kat sekolah kita baca seorang. Ke nak baca ramai-ramai bising tak? Syed Mukri. Amira. Syed Mukri. Nak cerita Syed Daniel Rossi. Alah, dah besar dah main tolak-tolak ni. Afif Alias. Syed Mukri. Syed Mukri. Teacher pilih je lah teacher. Alah, teacher pilih. Overall teacher Afif Bond. Oh. Yang Saya sebut tu siapa? volunteer lah teacher. Tidak je cakap-cakap tu. Apa nak volunteer je lah teacher. Baca je lah. Okay lah. Yang mana tak? Ni? A shelf tu lah. Ya. A shelf contains 6 identical copies of chemistry reference books and 4 identical copies of physics reference books. 3 copies of physics reference books are taken at random from the shelf, one after another without replacement. State whether this probability distribution is a binomial distribution or not. Explain. Alright. Okay, thank you iPod. Okay. Betul kan? Suara tu kenal. Okay, let's see the solution. Okay, tengok kat sini dia kata excellent tip ni, an experiment with n equals to 1 is a Bernoulli trials. Ini betul lah kan? Hasil tambah semua tu akan dapat sama dengan 1. Okay, so let's see getting first P ni tahulah probability getting the first copy of physics reference book is 4/10 or 2/5 to simplify kan. And then probability yang kedua getting the second copy of physics reference is 1/3. And probability yang ketiga getting the third copy of physics reference book is 1/4. Okay. So, yang ni adakah soalan nak tanya, adakah dia probability distribution of binomial distribution? Okay, so kalau tak tengok contoh ni, adakah dia binomial distribution atau tidak? Dia berubah kan? Kalau Bernoulli kata dia tak berubah. Okay. Sepatutnya kalau 1/2, 1/2. No, dia ada 2 je keberangkalian. Okay, yang ni kita ada trial tu, each trial tu changes and each outcome depends. Maksudnya mesti depends tu apa? Bergantung dengan previous outcomes. So ini bukanlah binomial distribution. Okay. Ini adalah bukan binomial distribution. Soalan macam ni memang jarang berlaku, tapi mana tahu ada. Okay, untuk KSSM kita tak tahu corak penyoalan, so kita kena mahir semua bentuk soalan lah. So you all tahun KSSM baru kan, so hopefully you all alert for this chapter year. Sial, KSSM baru semua canggih.
Teacher, Ya. kiranya kalau dia replace balik buku tu, dia dah binomial distribution kan? Dia kalau sama, ya. Okay, let's see. Ini exercise 5.5. Okay, an experiment, question number 2. An experiment was conducted by tossing a 50-cent coin on the first trial and then tossing a dice. Dia ada dua perkara berlaku kat sini. Dia toss 50-cent coin and toss dice. Okay, explain whether this experiment is a binomial experiment, experiment or not. Kalau dia probability yang pertama adalah 1/2, right? Sebab coins kita ada head or tail. 1/2. 2. Okay. Kalau tossing a dice, what is the probability to get one of the number? 1/6. 1/6. 1/6. Okay, so means that adakah dia sama? Probability yang pertama dengan probability dia sama. So Bukan binomial. ya, bukan binomial. Okay, kita tak dapat. Not a binomial distribution. Not a binomial experiment. Okay, question number 3. Panjangnya, nak baca pun malas . Jangan malas. Okay. Okay, apa yang nampak kat sini? Okay, dia beritahu pasal pekerja survey on the month wage earned by most of the working class Malaysian. The result of survey showed that 50% of the working class Malaysian earn less than 2,000 a month. Okay, if 3 workers are randomly selected from a group of workers, explain whether the is a binomial distribution or not. Okay, tengok the result of the survey showed 50% off. So maksudnya, what is the possible outcomes dalam salary ni? Apakah probability yang ada dekat sini? 1/2. 1/2. Dan apa yang disebut kat sini? Gaji 2,000 dan gaji less than 2,000. Over 2,000 or less than 2,000. Macam teacher sebut tadi lah. Gagal, lulus. Dapat A, tak dapat A. Okay. Lagi apa tadi? Menang, kalah. Okay. So ini dia dapat 2,000 over 2,000 or less 2,000. Okay. So this is part of sebahagian ciri-ciri binomial distribution. Okay, dan dia pun independent. Okay, so this is probability distribution atau binomial distribution. Yes. Ini adalah binomial distribution. Probability dia adalah 1/2. Tadi ada yang dah sebut dah kan? Probability dia adalah 1/2. Kalau soalan tanya what is the discrete random variable, boleh bagi tahu tak? Dia baca minggu lepas. Discrete random variable. Anyone? Yeah. Discrete random variable. Yeah, discrete random variable. Not binomial. Countable. Yelah. Memanglah countable kan? Discrete random variable. Ada sama dengan ni, ada curly bracket ni. Alamak, tak ingat dah tu. Px equal to R. Itu nak cari probability dia. Now dia punya discrete random variable. How many workers here? We have 3 workers. So 0, 0, 1, 2. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. 0, 1, 2, 3. Okay, boleh kelas? Boleh. Okay, soalan nombor 4 tu macam mana? Is it probability distribution? Probability distribution.
Binomial distribution. Yes, binomial distribution. Okay, this is a binomial distribution. Sebab kita ada yang dapat part time 9 per job. 10 part time job ataupun tak buat part time Tak job. part time job. Itu saja. Kan? Mudah je. Senang je. Yang pertama memang sangat senang. So kita tengok masuk dah bahagian pengiraan. Okay, the binomial distribution. Okay, P is a single trial. PS on a single trial. P ni success lah. Q ni failure. N number of trials. R is number of success. Okay, so yang ni semua ni, yang ada dalam box ni semua ni wajib tahu ya. Wajib tahu. Lagi soalan dia tanya, dia bagi nilai kat sini. Dia tak bagi apa pun. Contoh lain kan. Dia suruh selesaikan, cari variance. Dari sini dah kalau tak tahu, tak kenal apa XB ni, tak dapatlah selesaikan. So X tu adalah, apa dia? Itu bukan formula binomial expansion. Binomial expansion. Yang ni binomial Yang bawah. Ya, part of. Itu yang masa IG tu dia belajar Binomial how you expansion. calculate. Yes, how you calculation, only calculations. Tak termasuk probability lagi. Okay, ni kita masukkan probability. Okay, so yang tu kalau ada tahu pengiraan, so tak ada masalah lah nak kira kan. You just fahamkan soalan dan boleh jawab lah. Okay. So ini semua dah faham kan? Dah belajar kan? Faham. NCR, how to calculate, how to use calculator, P power of R, Q, N minus R. So boleh laju kot. Ini yang X approaches to B. You should know about this. No. Okay, X is perkara yang B adalah binomial, N is number of trials, P is success. P adalah success. Okay, ini wajib hafal wajib ingat. Wajib hafal, wajib ingat lah. Okay, so let's see the example question. Ya, ni question. Okay. Yang tadi tu, formula tadi tu kan, yang P dalam kurungan X equals to R tu success dengan fail ko. Success dengan P? Yang P dalam kurungan X besar equals to R kecil. Tutup kurungan. Ya, ada probability. Probability distribution. Binomial probability distribution. XR adalah number of success. X equals to R. Yes. Number of success. Number of success. Okay. Yang P tu ada number. P tu probability lah. P stand for probability. Probability bukan number lah. Okay. Bukan number, yes. Not number. X tu apa dia lah. Apakah success nombor dia. R tu kita akan denote lah. Contohnya dari probability of X equal to 1. Success dia sekali sahaja. So N tu berapa kali? Semuanya contoh ada 5. Tengok soalan nanti kan. 5 C1. Okay. N tu number of trial semua sekali. Percubaan yang ada. Okay, boleh? Boleh. Kena faham formula baru boleh guna. Okay, right. So kat sini kita ada soalan, the probability that it rains on a certain day is, ini dah bagi dah probability siap-siap 0.45. 0.45 hujan. Okay, by using the formula, ni soalan guna formula sahaja. Find the probability that in a particular week it rains. In a particular week it rains. Okay,
Soalan A dia exactly 4 days. So maksudnya X equals to 4. Px equal to 4. So N kita berapa kelas? N kat sini 7. 7. Macam nak tahu 7? Week. 1 week, 7 Yes. Kita Particular ada week. 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 Semua orang wajib tahu seminggu ada 7 hari. Tak tahu Hari. sila meninggal Oh, ya. Sebulan berapa hari pula? 30. 30, 31, 28. 29. Nasib baik ada 28, 30 atau 31. Ya. Bulan tu pun dia orang soalan akan sebut bulan apa. Dia tak akan cakap monthly ke apa macam tu. Dia akan sebutlah Januari. Kena tahulah Januari ada berapa hari. Jangan tak tahu. Tak tahu pun sila meninggal. kalau tahun tu bulan Februari ada 29 hari, dia nanti Jarang-jarang berlaku. Dia akan beritahu lah. Bulan Februari tu tahun lompat ke tak tahun lompat kan. Sudah tu banyak sangat pula tu. Dia punya kategori soalan tu tak ada. Jarang berlaku. Kalau dulu tanya Januari, Disember, yang 31 lah kan. Biasa dia tanya macam tu lah. Okey, boleh? Itu pengetahuan am lah kan? Boleh. Betul. Pengetahuan am wajib tahu. Okay, so A, dia kata exactly 4 days. So success dia ada R equals to 4. So kat sini teacher dah copy dah. Kau. Panjang. So, panjang. Untuk A. Okay, untuk A, Px equals to 4. So salin baliklah formula tadi. NCR, P power of R, Q power of N minus R. So P kita 0.45, Q 0.55. Macam mana dapat Q 0.55 ni? 1 ya? minus sebab yang tu tolak. 1 minus Yang tak hujan. 0.45. Yes, yang tak hujan. Q tu yang tak hujan. Okay, bagus. So, masuk dalam formula, tekan calculator, dapat jawapan. You all know how to use calculator kan? Guna NCR. Dah ajar form 5 dah. Sekejap nak kena tunjuk pula demo nak guna calculator tu. Okay, so hopefully that you will get 0.22388. 4SF kat sini ya. 4SF. Dapat. 4SF. Ingat ya, 4SF ya. 3 kali dah sebut tu 4SF. 4FF. Okay, B. For significant figure. Oh, okay. Kalau tak ingat apa tu 4SF, besok ada kelas form 2 boleh masuk kelas significant figure. Okay. B. At least 2 days. Sekurang-kurangnya 2 hari. Okay. Maksudnya 2 hari atau lebih lah. Kalau tengok kat sini contoh kat sini. Px equal to 2 plus Px equal to 3 plus X equal to 4 plus Px equal to 5, 6 and 7. Rajin ni kalau seorang student nak buat satu ni kan sampai berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5, 6 kali kan? Teacher maksudnya kena include semua sekali lah yang lebih daripada 2 days. Lebih kepada saya tak jelas yang last tu. Maksudnya sebab dia kata at least 2 days, maksudnya dia 2 days ke atas lah kita kena Ya. dia. Ya. Semua include semua sekali. So 2 sehingga 7 hari lah. So dalam langkah smart tambah. macam biasa. Ya, tambah. Tapi yang ni tak smart lah. Ni student sangat rajin tapi dia tak smart. Okay. Yang smart sinilah yang second step ni. Okay. Ambil 1 tolak dengan Px equal to 0. Patutnya tolak jugalah kan. Tapi dia buat bracket kat sini. Tolak dengan Px equal to 1. Okay, kenapa 1? Sebab dia Kurang less than. 1 probability total dia is 1. So kita nak probability yang bukan kosong, yang selain daripada 2 ni, kosong dengan 1 ni.
Lain kita pada tak 01. Kita tolakkan, dapatlah jawapan dia. Oh. Macam tu. Okey, Oh. faham? Faham. Jalan kira je lah maksudnya kan. Yang nak B ni dia nak tunjukkan boleh je nak jawab letakkan NCR, P power of R2, Q power of 5. So buat satu-satu ni boleh tapi panjang lah nak mengiranya. Setiap satu ni nak tekan kalkulator. And tips, another tips. If you calculate, boleh tak tekan terus semua ni sekali. Tak perlu keluarkan nilai ni lagi. Tak muat. Final answer salah. dapat. Takut salah. Tekan Bukan. ada letak bracket lah. Oh, Tapi kalau nak buat satu-satu, kena ada 4SF. Lebih selamat Okey. 4SF. okay. Ataupun 4 decimal places. iPod tak mute. Okey, ada soalan? No. Ada. Okey. So Tak ada tengok soalan. soalan. Tak ada soalan, teacher bagi soalan. Saya ready. Okey, cuba buat 5 minit. 5 minit lah sangat. 2 minit lah. Soalan A, 2 minit. Okey. Dah baca soalan? Masya Allah. Okey, yang berdepan ni adalah bunga-bunga soalan. Okey, bunga-bunga soalan buat setakat ni, bunga-bunga soalan ni tak ada kaitan lagi dengan soalan yang nak dalam pengiraan lah. Walaupun ada 2 nombor ni, 2019, 32.6 million kan? Okey. In one of the survey, it was found that 57% of nation use smartphones. Okay, a sample of 8 people was selected at random. Find the probability that 6 of them use smartphones. So, kita tahu tak N berapa kat sini? Dia 8. Yes. Dia 8. 8. The success probability 57. 0.57. Kita ambil terus dalam Desimal. decimal less than 1. 0 to 1 lah nilai dia kan? Probability kan? Ya. Q 0.43. 0.43. Okay, so we just substitute into the formula. X equals to berapa? 6. 6. Kita adalah 6. Okay, equals to NCR 8C 6. 0.57 power of 6. 0.43 power of 2. Okay, kita angkat kalkulator. Zero 576. Okay, 0.1776. Sama tak? Sama. Okay, Sama. SCB. Okay. Hopefully you all pun ada buat calculation sambil-sambil tengok. Okay, not more than. Okay, find the probability that not more than 2 of them use smartphones. Not more than 2. Maksudnya P not more than X 0. less than or equal to 2. Maksudnya paling ramai 2 orang lah.
Betul tak? Ya. Ya. Yang ramai Ya. 2 orang. So Macam tadi P tolak. X equal 0. Plus Tak boleh buat tolak. plus- Itu kita ada 8 orang. plus Px equal 1, Tambah je. Px equal Tambah to je. 2. PS itu. Dah siap. Okay, soalan teacher. Ini kena tunjuk tak? Ah, Kena. kena. Okay. Kena Part of your tunjuk. solution. Ya, kena Okay. tunjuk. Okay. Lepas tu kena tunjuk juga tak? Kena masukkan dalam formula. Kena. 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 Okay, kena ya. X Kalau tak tunjuk, tak ada markah. Kosong mereka. Kosong markah. Jawapan saja tiba-tiba kan. 0.57 0.43 power of C1. Okay, so tekan lah. Ni baru tekan calculator. Sure. Ya. Kalau not more than 2, maksudnya kena buat sampai 3 lah, 0 sampai 2. Ya. 0 sampai 2. Bukan sampai 3. Not more Sampai than 2. 2. Not more than 2. So paling ramai 2 je. So maksudnya 0, 1, 2. Itulah, 0 sampai 2 lah. Kalau not more 3, wow 0, 1, 2, 3. Okay. Okay. So ini 0.0711. Ni for DP bukan for SF, for DP. 4 decimal places. Tapi for SF lagi selamat kot, lagi banyak kalau depan dia kosong kan. Okay, boleh kelas? Boleh. Boleh. teacher. Okay, boleh. Boleh. Kita dah kirakan ni, kita tengok soalan seterusnya lah. Ni. At most. Exactly. Okay, tengok soalan. 95% of undergraduates of university own laptops. So, ini ada laptop atau tak ada laptop? Okay, P dia 0.95. A sample consisting of 8 graduates. Selected at random. So, N kita 8. Find the probability that. Okay, find the probability that kita nak exactly 6. Sama juga soalan tadi Kan? So, yang ni kalau tengok soalan macam ni, Najwa tulis N apa dia? 8. P apa dia? 0.95. Q apa dia? 0.05. 0.05. Okay, so sama macam soalan tadi. Soalan A, soalan dia nak X equal to 6. So, masukkanlah dalam formula. N berapa? 8. C 6. 0.95 power of 6. Multiply 0.05 power of 2. Okay, dapat jawapan nanti. Kira lah. Okay, B. At most 2 or more than 7. Ini lain sikit. At most 2, paling banyak 2. Or atau more than 7 of them own laptops. So macam mana konsep dia ni? Dia nak Kalau atau kita kena tambah lah. tambah. So dia P Buat X satu-satu X teacher. yeah. More less than 2. Paling ramai 2 kan? 012. Dan tambah dengan P P X X more than more than 7. Ya. Lepas tu senaraikanlah apa dia Px less than 2 or equal to 2 tadi. Px equal to 0. 1. Then plus. Plus yang ini. So itu akan jadi. Kena tolak kan teacher. Kena tolak. Kenapa nak kena tolak?
Tambah Dia tambah sebab lah. O. X equals to 8. Termasuk 7 tak? Tak termasuk 7 ya. Dia tak termasuk 7. So Px less than or equal to 2 sebab at most paling ramai 2. So 0, 1, 2 dan tambah dengan X equal to 8. Sebab dia kata more than 7. So 7. 8 lah. 8. Px equal to 8. So lagi sekali masukkan. Okay, tulislah 8C1 tadi ya. So kalau dia kata not more than 2, so kita ambil 3 lah macam tu. Not Kalau dia more kata- than 2. Kalau macam ni not more than 7. So teacher ambil X equals to 8 kan? Ni bukan not more than. This is more than. Oh more than. More Oh. than 7. Kalau kata more than kita ambil 1 atas dia macam tu. Yes. More than tu dia tak ada equal sign. Macam ni Teacher tunjuk ni. Px greater than 7. Tak ada equal sign. Kalau at most, dia ada equal sign. Paling banyak dalam senang bahasa Melayu kan. At most tu paling banyak 2. So 2 dan ke bawah lah. Dia nak lebih pada 7. Mesti lebih 7. 8, 9, 10 lah. 9. Teacher. Kita tolak kan teacher. Sebab dia cakap X more than 7, kita ada kan 8 undergraduate. So 8 je lah kan? 1 je lah. Yes. 8 je lah. 8 je lah. So, macam Kalau dia ada 10, thank you. 8, 9, 10. Lagi kita- 10 Okay. Okay. So hopefully you know how to substitute into the formula back and calculate. Boleh tak teacher skip jalan kerja? Boleh buat tak Boleh. ini? Boleh. Nanti boleh, teacher share ini. Boleh. Kalau tak awak sambung. Teacher share Boleh, ni, teacher, awak boleh. tak awak sambung. Sebab nanti kan dah berapa minit ni. Lama sangat nanti kan habis sebab nak menghadap skrin. Okay boleh ya, tolong sambung. Sambung ni 8C0 apa dia? Apa dia? boleh. 0.95 kuasa 0.05 power of 8 plus and so on. Buat sampai habis. Jawapan dia mesti sama macam ni lah. Jawapan dia adalah 0.6634. Okay kelas? Okay. Okay. So teacher ada soalan satu lagi ni. Sebelum ada banyak slide lagi tak? Sikit lagi. Boleh ikut. Okay. So let's see. Soalan ni tadi yang teacher sebut pasal X approaches to B in 0.65. Tiba-tiba dia bagi 0.65. 0.65 tu stand for what? Success. Yes. Probability. Success. Success. Probability of Sebab dia success. P. Sukses. And P. So kena ingatlah. So kita dah tahulah N tu adalah kat sini tulis N, number of trials sepatutnya. N is number of trials. P is 0.65. 0.65. A. Soalan A. Find the value of N. Tiba-tiba suruh cari N pula. Dia tak suruh cari probability pun. But it is given probability dia when X equals to 1. When X equals to N is equal to 0.319. Okay. So soalan sekarang nak cari nilai N. Jika dia beri probability X equal to N adalah 0.0319. So how to answer? Masukkan dalam formula equalkan. Yes, masukkan formula. Formula kita tahu N kita adalah N. R kita berapa kelas? N. R pun kita N. R pun N. So kita akan dapat N N N multiply 0.65 N power of Power N. 0. multiply Satu lagi? dengan N power of 0. 0. Tak tahu. Q dia berapa? Q. 0.35. 0.35. Power of
N N. tolak N? N tolak N 0. N tolak N kosong. Zero. 0. Sama dengan apa? Yang atas ni dia beritahu apa? Sama dengan 0.319. 0.319. So hopefully nampak dah lah cara penyelesaian dia. NCN dapat berapa kelas? Tiba-tiba NCN berapa ni? 1. Satu. Satu. 10 C10 1. 100 C100 1. Okay. And choose N 1. Okay, 1. So 1 darab dengan 0.65 kuasa N darab dengan 1. Kan? Solve macam biasa. Solve macam biasa. Nak guna apa tu solve macam biasa tu? Log. Logkan. Okay, kita logkan dia. So kita akan dapat N log 0.65 equals to log 0.0319. Okay, kita logkan N tu keluar ke depan lah. So jadinya kita dapatkan N equals to 0319 divided by log 0.65. Okay. So N dapat apa? Kirakan? Teacher. Ya. Teacher, saya tak faham lah yang atas tu teacher yang given a discrete tu kan. Saya tak faham macam mana nak baca X, B, N 0.65 tu. Yes. Itu maksud dia apa teacher? Maksudnya ni yang teacher buat kat sini. Nampak tak teacher box kan? This is the Macam mana nak formula. guna benda tu? Okay, N is the number of Jalan kira trials. saya faham. Okay, N is number of trials. Number of trials. P is probability of success. Okay, yang ni teacher beritahu awal tadi. B is stand for binomial. So, nanti minggu depan teacher akan ajar normal. Ada jumpa balik bentuk lebih kurang macam ni juga. Tapi N dia tukar huruf N. Tapi sekarang B. B besar, huruf B besar. So B binomial. B stand for binomial. Okay. Oh. Boleh? Dia kena hafal je kan. Dia kena ingat. Yes, tadi suruh Namun- ingat tadi. Baru Faham. tadi. Betul. 15 minit yang lalu. Teacher suruh ingat. Dah dilupakan. Banyak nak kena ingat. Teacher jawapan dalam 7.9. Memanglah pun. Kena buat practice. Kena buat 7.99 practice. je. 7.99. Okay, because this is the Dapat number. dulu latihan. Kita buat 8 lah. Ya, dapat. Okay, dia approaches to 8 lah. Okay, because this integer and number of trials. Okay, boleh? Okay, so hopefully you can answer B. B bila dah tahu N dia 8, so bolehlah jawab B. Okay, Px more than 2. So kalau more than 2, tak perlu kalau kita cari 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Faham tak? Untuk B, Tolak je kan. Tolak je X teacher. more than 2, ya. 1 minus P 1 X minus equals 0 to 0. Yes, P X equals to 1. And dia kan more than 2. Maksudnya more than 2, 3, 4, 5, 6. Satu lagi lah. Okay. Ini pun nanti awak selesaikan. Cari jawapan. Sehingga dapat 0. Berapa tu? 9747. Okay, boleh kelas? Boleh. Boleh. Boleh teacher. Okay. Senang kot now. Ada berapa lagi yang dah selesai ni? Ada lagi 2 atau 3. Okay, ini adalah contoh nak buat graf. Masih lagi sama macam graf minggu lepas.
Okay, construct binomial distribution setiap satu dia construct. Okay, yang ini survey percentage. Okay, soalan ni dia bagi 45% of people use school buses. So P dia 0.45. Okay, sample of 4 people randomly selected from the school. Okay, construct binomial probability distribution table. Okay, table ya. So inilah contoh dia. Table ni kena buat. Kena buat X itu R. Apa dia success dia, ada berapa. Discrete random dia adalah 0 hingga 4 lah sebab ada 4 pelajar. We have 4 students. 4 peoples. Okay, so this is probability. Minggu lepas pun teacher dah tunjuk satu persatu. Mungkin minggu ni, hari ni teacher tunjuk lagi formula dia dengan jelas. 4C kosong tadi. 0.4500 dan seterusnya. Nyatakan dalam table ini. Okay, setiap satunya. Dan B, draw. Okay, draw graph. Okay, so hopefully you know how to draw the graph. Dia menggunakan kertas graf yang bukan yang betul lah, maksudnya yang grid dia banyak kotak-kotak halus tu kan. So bacaan dia 2 decimal places lah. Okay, boleh yang ni? Boleh. Lukis graf ni hopefully Yes. kalau ada soalan tu awak tahulah nak lukis graf. Cuma teacher tunjuk sahaja dalam kelas sebab nak lukis graf tu banyak dah awak buat sebelum ni. Lower form pun dah buat banyak dah. Okay, so soalan C samalah macam soalan tadi. More than 3 people come to school and less than 2. So, oleh kerana kita ada 4 orang pelajar saja, so tak ada masalah lah. More than 3, X equal to 4 saja. Okay, 3X less than 2, so kita ada 0 and 1. Okay. Ada soalan so far? Tak ada. Tak ada. Okay. Tak ada ni. So, tak ada Lukis graf senang Tak ada. Ambil sikit nombor satu. Okay, let's see this example 10. The diagram on the right shows a binomial distribution graph. State the possible outcomes of X. Okay. Dia dah siap lukiskan graf, dia suruh cari possible outcomes of X. So, what is the possible outcomes of X? 0, 1, 2, 3, 4. Yes, good. So, the possible outcomes is 0, 1, 2, 3, 4. So, kita tulislah. X equals to, discrete random variable minggu lepas ni. 1, 2, 3, 4. Mana nak cari? Tengok daripada graf lah. R dia tu berapa? Dia punya horizontal axis. 1, 2, 3, 4. Yeah. Okay, so B, find the value of N. Banyak N kat sini, ada 2 N. Can you calculate the value of N? Tambah semua equals to 1. Yes, Tambah good. equal. Tambah semua equal to 1. Equal to 1. Yes. Kalau soalan tanya, what is the probability of R equals to 0? Apa jawapan dia? 0. 1 over 16. So, 1 over Px equals to 0. So jawapan dia 1 over 1 16. over 16. Over 60. Yeah. Px equal to 1. 1 over N. N. and Px equals to 2. 5 over 16. 5 over 6. Over 5 60. over 16. 5 over 16. Px equals to 3. And And Px equals to 4 is 1 1 over over 2n. and N. N.
Ni kan lagi dia tak nampak ni. So teacher tunjuk. So maksudnya hasil tambah kesemuanya ini akan bersamaan dengan 1. 1. Barulah dapatkan nilai N. Okay, so 1/16 plus N plus 5/16 plus N plus 1/2N equals to 1. So kira lah. Rearrange. Yes, rearrange apa semua algebra 0.4 make it in fraction. Because soalan dalam fraction, jawapan dalam fraction. Berapa cepat? Ini teacher bagi modul tu nak peringat balik ni. Dah buat ke tidak tak tahulah. Ke jadi je kasam. So 1/2N equals to 1 pulak 5/16 pulak 1/16. Equals to 0.416. 1 tolak 5/16 tolak Berapa jawapan? tolak 5/12 Ke salah? 1 5/12. 8/23. Okay, simplify. 2 1/2 N equals to 8/23. 5/8. 1/4. Ya, 1/4. Dengar pula paling simple jawapan tu. 1/4. Okay. Nampaknya mengira tu lambat sikit tu. Buat tak ya? Tolong buat ya, siapkan modul algebra. Itu sangat membantu awak. Patutnya dah siap dah sebab benda tu senang sangat. Tanpa jawapan pun patut awak boleh dapat. Dah bincang dengan mentor ya, tolong bincang dengan mentor. Mentor pun kalau ada masalah tolong beritahu teacher. Menti tak bagi kerjasama, so tolong beritahu. Besok teacher akan semak ya semua laporan daripada mentor. So hopefully Menti bagi kerjasama. Dan hopefully ramai-ramai memeriahkan Twitter masing-masing. Dan jangan lupa hashtag Tikat dan Ashushika. Okay. Kita ada boleh tak teacher tambah lagi 10 minit? Kalau ikut jadual sampai 11.40 kan? Boleh. Boleh. Boleh Ada any last. The binomial distribution yang ada mean, variance and standard deviation. Ada mean, variance and standard deviation. Okay, solving problems, teacher akan bagi homework. Ada 2 soalan sahaja dalam Teams. 11.30 ni dah ada keluar lah. 11.30 ni dah keluar dalam Teams. Ada 2 soalan sahaja ya. So hopefully semua orang hantar. Dah keluar dah notification tu. Okay. 2 soalan sahaja. Aku semua dah keluar. Okay. So binomial random variable has mean. Mean dia adalah equals to NP. Variance equals to NPQ. Standard deviation adalah square root of NPQ. So dapat variance, kita nak dapatkan standard deviation. Kita just square root the variance. Okay, ini pun kena hafal. Dulu formula dikeluarkan semasa SPM tetapi KSSM tidak ada lagi. Okay, jelas lah teacher cakap? Jelas. Okay, so apa yang teacher kata? Kena Formula hafal. Kena hafal. Formula. Kena hafal. Right, so last lah. Contoh last. Kita banyak-banyak lah. Kita teacher ambil nombor 2 saja. 1, 3 tu awak buat sendiri. Okay. So let's see. Number 2. A discrete random variable. Min 48. Lajunya. Min 48. Okay, yang tadi kan ada siapa yang tanya tadi apa macam mana nak baca ni kan teacher ni kan. Macam nak baca ni, you should know dalam kurungan yang pertama tu N, sebelah dia P. Soalan nak cari min. Min sama dengan N, P. Oh, darab. Darab. Kita darab je. Faham. Oh, senang sangat kan. Ya. 48. Sangat. Senang. Standard deviation 5.36.
Cert Standard deviation NPQ. NPQ. Cert N 120 kali P kali Q. Q berapa pula? Alamak, Q berapa? 0.6. 0.6. So, kalkulate lah, tekan kalkulator. 5.36. Salah. 366. 5.37. 4SF. 4SF O2 DP yang mana yang terpanjang? Macam tu je kot saya nak cari min dia. Oh, macam tu saja. Tapi kalau tak ingat formula, sadaqallahul azim jugalah kan? Sadaqallahul azim. Tu Memang number nak of sadaqallah dah kaya. ni. Number of Bila kaya ni? dengan success punya number je sekali dapat min. Ya, ya. Okay. Tapi soalan nombor 2 ni teacher tunjuk contoh yang paling mudah. Ada je nombor 3 ni, kena fahamkan. Apa yang dia bagi? 5,000 people. Found that 8 out of 10 of the villages installed broadband at home. Okay, find the mean, variance and standard deviation for the number of people who have broadband at home. P dia berapa kelas? P dia Ya. 0.8. 8. 45 0.8 pun boleh. Okay. Dalam fraction pun boleh. Decimal pun boleh. So P 45. kita 4/5. So Q kita 1/5. Q kita N kita berapa? N kita 10. 5,000. Yes, 5,000. 5,000. Ada juga soalan dia bagi probability, dia bagi mean, dia bagi standard deviation, dia suruh cari N. Itu biasalah kan? So hopefully you know the formula. So tak ada masalah nak selesaikan soalan ini. Okay. Okay. Itu saja untuk hari ini. Alhamdulillah. Ada soalan? Alhamdulillah. Tak ada. Ada. Harap-harap semua faham. Submit InsyaAllah your faham. homework before 11:30 tomorrow.